Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kembali kita bersama dalam sesi taklimat, penilaian dan pentaksiran bagi kurikulum Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan tahun 2021. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan jutaan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini dapat bersama-sama kita dalam program yang telah diaturkan oleh pihak sekolah sempena dengan pelaksanaan penilaian dan pentaksiran kurikulum SRA ataupun PPP PPKSRA 2021. Baiklah, ibu bapa dan murid-murid yang dihormati sekalian, saya ingin teruskan kepada intipati ataupun kandungan taklimat yang diadakan pada hari ini. Untuk makluman ibu bapa semua, taklimat ini diadakan ialah bagi memberi pencerahan ataupun penjelasan kepada para ibu bapa dan juga murid-murid tahun 6 2021 Sekolah Rendah Agama Tengku Ampuan Jemaah. Untuk makluman semua, kenapa taklimat ini dibuat secara rakaman? Ini kerana kita pihak sekolah ingin memberi peluang dan juga ruang kepada ibu bapa yang tidak dapat bersama-sama untuk mengikuti taklimat secara atas talian. Jadi kita memikirkan bahawa inilah cara yang terbaik untuk semua ibu bapa dapat bersama-sama mengikuti taklimat ini dalam keadaan apa sekalipun dan juga dalam keadaan masa yang tidak terikat. Jadi bila-bila masa sahaja ibu bapa boleh mengikuti taklimat ini kerana kita telah menyediakan link YouTube untuk ibu bapa lihat dan juga ikuti taklimat ini. Jadi baik, saya teruskan kepada taklimat pada hari ini, iaitu apa yang dikatakan tentang penilaian dan pentaksiran kurikulum Sekolah Rendah Agama ataupun PPKSRA bagi tahun 2021. Baik, pertama sekali saya ingin merujuk kepada pengumuman yang telah dibuat oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, iaitu pengarah Jawi baru-baru ini, yang mana telah mengatakan bahawa UPSRA dibatalkan dan digantikan dengan penilaian dan pentaksiran kurikulum Sekolah Rendah Agama PPKSRA. Untuk makluman ibu bapa dan murid-murid semua, seperti mana yang ibu bapa dan murid-murid sedia maklum, sebelum ini bagi semua murid tahun 6 yang belajar di Sekolah Rendah Agama Jawi, Sekolah Rendah Agama Integrasi Jawi di seluruh wilayah, sama ada Kuala Lumpur, Labuan ataupun Putrajaya, menduduki peperiksaan yang dinamakan sebagai UPSRA, yang mana peperiksaan UPSRA merupakan pencapaian akhir kepada murid-murid tahun 6 yang belajar di Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi selama hampir berpuluh tahun UPSRA dijalankan sehinggalah kepada tahun 2020 yang mana murid-murid tahun 6 2020 tidak dapat menjalani UPSRA disebabkan dengan pandemik COVID yang telah melanda bukan saja negara kita, malah seluruh dunia. Jadi berkaitan dengan itu, dia diteruskan lagi pada tahun ini yang mana ujian pandemik COVID ini terus melanda kita, dan pihak jabatan merasakan bahawa perlu ada satu mekanisme baru untuk menggantikan peperiksaan UPSRA yang biasanya diadakan secara bersemuka. Jadi disebabkan pandemik COVID yang ada sekarang ini, dan sehingga ke hari ini sekolah secara bersemuka masih belum dapat dibuka, yang mana murid-murid hanya menjalani PDPR sahaja. Jadi untuk itu pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah memutuskan yang mana UPSRA secara bersemuka dibatalkan dan perlu digantikan dengan satu mekanisme penilaian yang baru bagi menggantikan UPSRA tersebut, iaitu dinamakan PPKSRA.
Jadi inilah yang mana kita adakan taklimat hari ini untuk memberi penjelasan dan pencerahan kepada para ibu bapa dan murid-murid bagaimanakah kaedah PPKSRA ini dijalankan, dan yang paling penting apa tindakan dan juga respon yang ibu bapa perlu lakukan setelah mengikuti taklimat ini. Jadi saya bagi mewakili pihak sekolah amat mengharapkan bahawa para ibu bapa dan murid-murid dapat mengikuti taklimat ini sehingga selesai, kerana ada beberapa perkara yang perlu diberi tumpuan dan juga diambil perhatian. Okey, baik, saya teruskan. Okey, sekiranya PPKSR ini secara bersemuka tidak dapat, maka kaedah pelaksanaan, okey, seperti yang saya terangkan tadi, ini kerana isu keselamatan dan kepatuhan. Ini adalah petikan daripada ucapan yang berbahagia Datuk Pengarah Jawi, iaitu Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail baru-baru ini. Baik, kita teruskan lagi. Apa itu PPKSRA? Yang mana untuk makluman, seperti mana kita sedia maklum, ia dikelolakan oleh pihak bahagian pelajaran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan ia melibatkan semua murid tahun 6 yang belajar di SRA Siraj seluruh wilayah Persekutuan Jawi, Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Jadi maknanya tahun ini murid-murid tahun 6, walaupun murid-murid menjalani PDPR, tetapi sebagai penilaian akhir sepanjang murid-murid ber-PDPR di sekolah rendah agama ketika tahun 6, walaupun dalam era pandemik COVID, jadi penilaian pentaksiran ini diwujudkan bagi memberi ruang dan peluang kepada murid untuk murid membuktikan sejauh mana penguasaan murid terhadap pengetahuan dan juga ilmu yang telah murid timba dan yang murid telah perolehi sepanjang ber-PDPR. Mungkin murid-murid hanya sempat datang ke sekolah beberapa minggu sahaja, tetapi yang lain tu diikuti dengan PDPR. Tetapi saya yakin dan percaya walaupun murid-murid hanya menimba ilmu melalui proses PDPR, tetapi impak yang besar saya kira akan dapat murid-murid perolehi, kerana apa yang kita lihat, kesungguhan, komitmen daripada murid sendiri, ibu bapa dan juga guru-guru yang tidak pernah jemu untuk terus sama ada kalau dari pihak gurunya untuk memberikan pengetahuan, menyampaikan ilmu, dan daripada murid-muridnya bersedia untuk menerima ilmu walaupun kita diuji dengan pelbagai dugaan dan juga halangan sepanjang pandemik COVID ini. Okey, baik. PPKSRA juga bagi menggantikan peperiksaan UPSRA yang sebelum ini dilaksanakan secara bersemuka dan bertulis 100%. Untuk makluman ibu bapa dan juga murid-murid, seperti yang kita tahu, kalau sebelum pandemik COVID memang UPSRA dijalankan secara bersemuka 100%. Jadi tidak ada masalah. Maknanya murid tahun 6 bila akhir tahun dia akan menduduki UPSRA. Tetapi tahun ini sedikit berbeza. Kenapa saya kata ibu bapa dan juga murid perlu mendengar taklimat ini sehingga akhir? Sebab kita tidak mahu berlaku pertama kekeliruan. Sebab dia pastinya akan timbul kekeliruan ataupun salah faham daripada pihak ibu bapa dan juga murid-murid berkaitan peperiksaan-peperiksaan yang dijalankan di sekolah agama. Sebab untuk makluman, macam sekarang ini sedang berlangsungnya peperiksaan Al-Quran Syafawi bagi tahun 5 dan 6 yang akan menduduki peperiksaan UPKK. Jadi hari ini taklimat ini berkaitan PPKSRA. Yang ni dikelolakan oleh Jawi, yang sepatutnya dijalankan secara bersemuka dengan nama UPSRA, tapi telah ditukar. Yang mana UPKK seperti mana yang telah saya sampaikan taklimat dalam taklimat UPKK dan UPSRA pada awal tahun sebelum ini, UPKK ini dikelolakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan ia dilaksanakan seluruh Malaysia secara serentak. Jadi yang mana PPKSRA ini dikelolakan oleh Jawi, UPKK dikelolakan oleh JAKIM.
Jadi kalau sebelum pandemik, murid-murid tahun 5 di sekolah rendah agama dan juga kelas-kelas kafah dia akan menduduki UPKK. Yang murid tahun 6 di sekolah rendah agama menduduki UPSRE. Tetapi bila berlakunya pandemik COVID, maknanya murid tahun 6 yang tahun ini, tahun lepas tahun 5 dia tidak dapat menduduki UPKK. So UPKK itu telah dibawa kepada tahun ini. Jadi sebab itu kita melihat cabaran yang sangat besar kepada murid-murid tahun 6 2021 kerana murid-murid ini dikehendaki menduduki dua peperiksaan iaitu UPKK dan juga PPKSRE. Jadi kita tidak mahu berlaku salah faham ataupun kekeliruan. Nanti mungkin akan timbul masalah daripada pihak ibu bapa yang mana satu kan, UPKK tu macam mana pula ni, PPKSRE lagi tak sempat habis daripada UPKK lagi kan. Jadi yang UPKK tu seperti mana yang telah kita bagi taklimat sebelum ni, dan kita dah edarkan jadual semua sekali, dan kelas-kelas tambahan yang cikgu ada buat. Begitu juga dengan sukatan PKSRE. Jadi untuk makluman, kalau UPKK dia menggunakan sukatan pihak JAKIM. Kalau PPKSRE kita menggunakan sukatan daripada Jawi. Jadi dua sukatan yang berbeza. Memang cabaran agak tinggi dan agak besar kepada murid-murid tahun 6 2021. Jadi okey, kita teruskan lagi. Konsep ditukar kepada pentaksiran melalui penilaian 30% tugasan dan juga 70% bertulis. Jadi inilah untuk membantu murid-murid sebab disebabkan pandemik COVID ini 30% tugasan itu dah membantu. Kalau dulunya 100% bertulis. Jadi kekangan kita pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan secara bertulis dengan kadar 100%. Jadi untuk membantu murid-murid, kita telah tukar, pihak jabatan telah menukar kaedah pelaksanaan 30% diambil daripada tugasan. Jadi sebab itu yang betul-betul kena fahami, murid-murid perlu jelas dan juga dapat kefahaman yang betul-betul tepat berkaitan dengan pelaksanaan ini. Okey. Baik. Matlamat pentaksiran menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid tahun 6 berdasarkan kurikulum sekolah rendah agama. Yang ni, yang kurikulum sekolah rendah agama ni, yang ibu bapa beli buku teks setiap tahun, beli buku aktiviti. Tapi dugaanlah ujian kita pada tahun lepas dan tahun ini, buku-buku teks dan juga buku aktiviti mungkin tak dapat digunakan sepenuhnya. Jadi sebab itulah kita mengharapkan sokongan dan juga bantuan daripada ibu bapa untuk sama-sama membimbing anak-anak di rumah. Jadi yang peperiksaan PPKSRE ini dia punya kandungan dia daripada yang dalam buku teks tu. Manakala yang UPKK tu kandungan dia dalam buku nota padat. Yang ibu bapa dah dapatkan daripada sekolah, tapi pihak sekolah belum lagi diminta untuk membuat bayaran. Jadi insya-Allah nanti kita akan saya telah memaklumkan sebelum ni untuk persediaan UPKK sebab dia kurikulum daripada daripada JAKIM. So kita tak ada buku teks, kita perlu membeli buku tambahan lah di luar sana. Jadi itu yang kita dah dapatkan, buku nota padat UPKK. So kelas-kelas tambahan yang cikgu adakan pada hari Sabtu pun kita lebih memberi keutamaan kepada UPKK. Okey, baik. So sekarang yang mana murid belajar yang menggunakan kurikulum SRA itu akan dinilai untuk PPKSRA. Tetapi ibu bapa dan murid-murid jangan bimbang sebab kalau kita lihat kepada item-item soalan yang dikubal, apa yang ada dalam UPKK dengan apa yang ada dalam PPKSRA itu kadang-kadang berlaku topik yang hampir sama. So contents-nya tak lari jauh. Jadi mungkin tidak ada masalah yang besar untuk murid-murid menguasai. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pelaksanaan PPKSRA. Okey, di sini disertakan ada 4 makluman pelaksanaan dia dari segi tarikh dan sebagainya. Okey, kalau tuan-puan dan murid-murid tengok penilaian secara lisan iaitu sekarang ni. Okey, untuk makluman secara lisan ni yang murid-murid sedang menghadapi sekarang ni iaitu Al-Quran Syafawi UPKK. Memang dia UPKK, tetapi untuk makluman semua, markah Al-Quran Syafawi itu juga akan diambil, akan dikira sebagai markah Al-Quran Syafawi bagi PPKSRA. Jadi satu markah, dua kegunaan.
Sebab itu kita mengharapkan murid-murid supaya betul-betul membuat persediaan yang rapi bagi menghadapi dan menduduki ujian Al-Quran Syafawi UPKK. Itu yang pertama. Jadi yang ni jelas kan, sebab murid-murid sekarang ada yang dah selesai kan. Okey, seterusnya penilaian secara tugasan ataupun amali ataupun pemerhatian. Yang ni sebenarnya fokus utama kita taklimat yang diberikan pada hari ini, iaitu nak beri taklimat berkaitan dengan pelaksanaan tugasan ataupun amali yang saya sebut sebelum ni 30% tadi. Jadi kalau ikut tarikh memang diberikan tempoh daripada bermula 1 September, tapi kita pihak sekolah mengambil kira kita memberi ruang kepada murid melaksanakan dulu ujian syafawi setelah beberapa hari menjalani UPKK syafawi Al-Quran, barulah kita pihak sekolah mengadakan taklimat ini. Jadi insya-Allah masih ada masa, sebab tempoh yang diberikan untuk melaksanakan tugasan ni daripada 1 September hingga 15 Oktober. So ada lebih kurang sebulan setengah lah. Okey, jadi maknanya murid-murid yang telah selesai menjalani ujian syafawi hari itu, selepas ini boleh terus melaksanakan 30% untuk tugasan tadi. Okey, seterusnya penilaian secara bertulis. Penilaian secara bertulis 21 Oktober hingga 1 November. Ini kalau ikutkan memang ada jadual dah, maknanya bermula daripada 21 Oktober hingga 1 November bertulis untuk PPK SRA, tetapi apa sebarang perubahan kita akan maklumkan kepada pihak ibu bapa daripada semasa ke semasa, sebab kita belum lagi dapat kepastian dari segi kaedah pembukaan sekolah dan sebagainya, bila nak kena buka sekolah, so peperiksaan adakah akan dijalankan secara bersemuka ke macam mana, belum dapat kepastian. Yang pasti peperiksaan bertulis akan tetap dijalankan bermula 21 Oktober hingga 1 November 2021. Bagaimana kaedahnya kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa. Okey. Seterusnya pusat peperiksaan di premis sekolah ataupun kafah. Maknanya sekolah kita sendirilah yang akan menjadi pusat peperiksaan. Okey, baik. Seterusnya panduan pelaksanaan PPKSRA. Baik, bentuk agihan penilaian. Bentuk agihan penilaian. Baik, kita terus kepada bagaimana bentuk penilaian. Pertama, adanya penilaian secara lisan ataupun pemerhatian. Ini pemerhatian ni kalau secara bersemuka lah mudah untuk kita laksanakan pemerhatian, tapi sebab kita tidak bersemuka, secara lisan saja yang kita boleh laksanakan. Penilaian secara amali, penilaian secara bertulis, penilaian secara tugasan ataupun rakaman. Jadi setakat ini 3 cara penilaian yang kita boleh laksanakan. Pertama, penilaian secara lisan, penilaian secara tugasan ataupun rakaman video, dan yang ketiga penilaian secara bertulis. Okey, yang amali tu sebenarnya dia dah termasuk dalam rakaman video. Okey, sebab sebelum ni murid-murid pun dah melalui proses rakaman video dan sebagainya. Okey, seterusnya bidang yang dinilai. Okey, bidang yang dinilai pertama mata pelajaran Al-Quran. Okey, Al-Quran sedang berjalan sekarang ni, bahasa Arab, tajwid, tauhid, fiqh, akhlak, sirah, syawi dan juga khat. Okey, itu antara pelajarannya. Okey, baik, terus di sini kita sediakan jadual pengagihan penilaian PPKSRA. Okey, pertama kita ada mata pelajaran Al-Quran, Al-Quran Syafawi, Al-Quran Syafawi UPKK. So dia juga adalah Al-Quran Syafawi PPKSRA. Okey, jadi itu tak perlu bimbang. Murid-murid hanya menjalani sekali saja peperiksaan, tapi markahnya akan dikira untuk 2 peperiksaan. Okey, fiqh untuk makluman 30% juga diambil markah daripada amali solat UPKK yang murid-murid dah buat dah sebelum ni. Yang cikgu buatkan, ada guru bimbingan kan, ada guru pembimbing amali solat dan juga penilaian cara hidup Islam ataupun PCHI. So yang ni juga di samping dia merupakan mata pelajaran utama dari PKK, dan penilaian dia juga kita ambil untuk markah penilaian tugasan 30% bagi pelajaran fiqh dan juga akhlak. Jadi murid-murid dah agak ringan lah di situ. Sebab untuk pelajaran fiqh, Al-Quran, fiqh, akhlak ni dah ada dah markah UPKK tu, kita berkongsi bersama untuk markah PPKSRA.
Okey, seterusnya bahasa Arab, tauhid, tajwid, sirah, jawi. Okey, yang ni ada bahasa Arab, tajwid, tauhid, sirah, jawi. Ada 5 mata pelajaran yang murid-murid perlu menyiapkan tugasan. So di sini bahasa Arab sama ada video ataupun buku scrap, tauhid, jawi, tajwid, sirah, ketiga-tiga dalam bentuk tugasan buku scrap, jawi, ujian lisan ataupun tugasan, dan khot rakaman video ataupun tugasan. Dan 70% lagi akan diadakan peperiksaan bertulis. Jadi maknanya di sini macam contoh bagi bahasa Arab kan, murid-murid boleh pilih nak buat rakaman video ke ataupun nak buat buku scrap. Tapi tauhid, jawi, sirah semua buat buku scrap. Jadi untuk makluman ibu bapa dan murid-murid, bagaimana pelaksanaan tugasan 30% ini, kita telah menyerahkan tugasan-tugasan ini kepada guru-guru mata pelajaran. Jadi untuk makluman, selepas taklimat daripada guru besar, murid-murid akan diberi taklimat mengikut mata pelajaran. Mata pelajaran ini, setiap guru pembimbingnya dia telah menyediakan satu taklimat khas lah mengikut mata pelajaran, dan kita sediakan rakaman Google Meet, dan kita akan sediakan link-link, pautan link yang mana nanti bila murid-murid nak mulakan untuk nak melaksanakan tugas, boleh terus klik link pelajaran apa. Kalau murid nak mula pelajaran fiqh dulu, nak mula pelajaran bahasa Arab dulu, klik pada link bahasa Arab. Nak tauhid dulu, klik pada link bahasa Arab. Jadi begitulah seterusnya. Okey. Kaedah pelaksanaan tugasan PPKSR. Okey. So di sini kalau kita tengok Al-Quran, memang tiada ujian bertulis. Fiqh atas talian ataupun bersemuka. Fiqh ni sebenarnya kita dah buat dah, dah tak adalah. Maknanya fiqh ni hanya untuk dah buat yang 30%, tapi yang 70% tu belum lagi lah. So 70% di sini, setakat ini pihak jabatan belum lagi memutuskan keputusan yang tepat sama ada ujian bertulis ini nak dilaksanakan secara atas talian ataupun bersemuka, bergantung kepada keadaan situasi pandemik COVID di negara kita. Kalau ada pengumuman baru daripada MKN dan juga KKM, mungkin ada perubahan-perubahan kebarangkalian, kemungkinan murid-murid boleh menduduki peperiksaan secara bersemuka. Tetapi setakat ini tidak dapat ditentukan lagi. Yang pasti peperiksaan bertulis 70% tu akan ada. Okey ya. Jadi itu jelas ya dari segi pelaksanaan tugasan untuk ujian bertulis. Okey, baik. Berkaitan dengan PPKSRA lagi, taklimat secara terperinci diberikan oleh guru mata pelajaran melalui rakaman aplikasi Google Meet. Okey, macam saya telah maklumkan tadi, akan ada pautan rakaman Google Meet daripada guru-guru mata pelajaran untuk setiap mata pelajaran bagi tugasan tersebut. Okey, pelaksanaan ujian bertulis akan ditentukan oleh pihak jabatan berdasarkan situasi pandemik COVID-19, sama ada atas talian atau bersemuka, seperti yang telah saya terangkan tadilah. Maknanya ini bergantung kepada situasi pandemik negara. So akan diputuskan oleh pihak jabatan, dan pihak sekolah akan memaklumkan daripada semasa ke semasa berkaitan dengan info-info terkini. Okey, pihak sekolah akan sentiasa mengemaskini maklumat kepada pihak ibu bapa atau penjaga dari semasa ke semasa. Ya, begitu. Maknanya bila ada info baru berkaitan dengan pelaksanaan peperiksaan, pihak sekolah akan segera memaklumkan kepada pihak ibu bapa ataupun penjaga. Murid-murid boleh terus menghubungi guru mata pelajaran sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan atau permasalahan berkaitan tugasan tersebut. Okey, jadi untuk beberapa mata pelajaran tadi, murid-murid boleh terus klik pada pautan link yang kita akan sediakan selepas ini dalam grup kelas masing-masing, dan boleh terus berhubung dengan guru masing-masing, guru mata pelajaran masing-masing untuk nak tengok bagaimana kaedah pelaksanaan tugasan-tugasan tersebut. Okey, di sini disertakan senarai guru mata pelajaran tugasan PPKSRA, iaitu bahasa Arab Ustazah Bahia beserta nombor telefon, tauhid Ustazah Munira, tajwid Ustazah Zurina, sirah Ustazah Siti Soleha, jawi Ustazah Nurul Husna, dan juga khat Ustazah Salina.
Jadi murid-murid boleh terus berhubung dengan guru-guru mata pelajaran tersebut untuk bertanyakan kaedah kalau tak faham dan sebagainya kan. Andai kata dah tengok taklimat yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut ada lagi kemusykilan-kemusykilan yang tak jelas, tak faham kan, boleh terus bertanya kepada guru mata pelajaran tersebut. Okey, di sini disertakan juga jadual pelaksanaan PPKSRA 2021. Okey, pertama kita tengok Al-Quran Syafawi yang sedang berjalan sekarang 1 hingga 30 September. Cuma pesanan saya kepada murid-murid, semoga murid-murid yang belum lagi menduduki ujian Syafawi harap dapat buat persediaan yang rapi, sebab dari segi latihan-latihan, dari segi panduan-panduan, format-format telah dikongsikan oleh guru mata pelajaran sebelum ini kan. Jadi semoga murid-murid dapat membuat persediaan yang lebih komprehensif untuk memastikan kita nak melihat sejauh mana penguasaan murid dalam bidang bacaan Al-Quran. Okey, seterusnya tugasan bagi 6 mata pelajaran, iaitu bahasa Arab, tajwid, tauhid, tajwid, sirah, jawi, khat yang saya maklumkan tadi, bermula 1 September hingga 15 Oktober. Maknanya selepas ini, selepas murid-murid dan juga ibu bapa melihat taklimat ini, ada tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Kita akan tengok sehingga ke habis slide kita nanti apa tindakan yang perlu dilakukan. Okey, yang ketiga, peperiksaan bertulis PPKSRA bermula 21 Oktober hingga 1 November. Keempat, peperiksaan bertulis UPKK. Ini kita letakkan supaya ibu bapa dapat melihat dia tidak berlaku redundant, dia tidak bertindih tarikh. Sebenarnya UPKK akan dilaksanakan pada 4 hingga 7 Oktober 2021. Ini pada cadangan awal. Maknanya andai ada berlaku apa-apa pindaan daripada pihak JAKIM, kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa. Yang mana mungkin saya difahamkan ada mungkin akan berlaku pindaan tarikh bagi peperiksaan bertulis dari UPKK. Apapun kita akan maklumkan seandainya ada info terkini daripada pihak JAKIM. Okey, baik. Yang akhir sekali kita dapat melihat apa tindakan ibu bapa selepas taklimat. So selepas taklimat daripada guru besar, apa ibu bapa perlu buat? Pertama, membuat perbincangan berkaitan kemampuan, kebolehan-upayaan dan kesediaan murid untuk melaksanakan tugasan PPKSRA. Okey, kenapa kita letakkan ibu bapa perlu berbincang? Sebab tugasan ini amat saya kira agak complicated, dan dia memerlukan komitmen yang sangat tinggi daripada murid khususnya dan juga ibu bapa. Murid dari segi persediaan mental dan fizikal, sebab kalau murid-murid rasa terpaksa, murid-murid rasa stres, bagaimana murid-murid rasa susah, murid-murid rasa sangat sulit untuk melaksanakan. Sedangkan pada pandangan saya sebagai seorang guru, tugasan-tugasan yang kita minta murid laksanakan itu sebenarnya tidaklah terlalu sukar, sedangkan ia merupakan kita kata sebagai trend pembelajaran terkini. Maknanya murid-murid melakukan tugasan base kepada rakaman, sebab kita tak dapat bersemuka, kita sendiri tak dapat melihat bagaimana murid melaksanakan aktiviti pembelajaran, dan hasilnya kita tak dapat nak lihat. Jadi dengan cara itulah sahaja, dengan cara murid melakukan tugasan, hantar rakaman, hantar hasil kerja kan. Jadi sebab itu ibu bapa kena betul berbincang dengan anak-anak, mampu tak nak laksanakan, ada kebolehan-upayaan tak. Begitu juga dengan ibu bapa dari segi support anak-anak dengan cara menyediakan peralatan, peranti internet, komputer, laptop, dan bila melibatkan tugasan, kalau sebut tadi buku scrap, mungkin ada peralatan kertas-kertas A4. Sebab sebenarnya kita pun pihak jabatan tidak memberatkan sangat. Yang penting kita nak melihat hasil daripada murid. Kalau kata contoh, semua tugasan yang diberi berdasarkan konten dalam buku teks, memang semua hasil yang kita nak lihat itu ialah murid menulis semula, bagaimana cara murid mengumpul maklumat, lengkap ke tak maklumat tu, dan semua tu ada dalam buku teks. Jadi murid-murid boleh terus menjadikan buku teks tu sebagai panduan. Dan sebenarnya murid-murid diberi contoh dalam taklimat, guru-guru mata pelajaran tu ada diberikan contoh-contoh
tugasan-tugasan yang telah dibuat oleh pelajar lain sebelum ini. Jadi murid-murid boleh tengok contoh, tiru pun tak apa. Yang penting sebab tiru tak ada masalah, yang penting hasil kerja berbeza. Kan, mungkin tiru yang sama konten tetapi tulisannya berbeza, kreativitinya berbeza, kekemasannya berbeza. Okey. Jadi itu sangat penting. Itu pertama. Yang kedua, memberi maklum bala dengan kadar segera kepada pihak sekolah sekiranya pihak ibu bapa atau penjaga murid mempunyai sebarang masalah ataupun halangan berkaitan pelaksanaan PPKSRA melalui aplikasi Google Form yang akan dihantar pada 8 September 2021 iaitu pada hari Rabu. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi Guru Besar Ustazah Suzana dan juga Setiausaha Peperiksaan Sekolah Ustazah Nurul Ain. Jadi yang ni pihak sekolah akan menghantar Google Form dalam grup kelas tahun 6 yang mana ibu bapa mesti segera memberi respon lah kepada Google Form tersebut sebab kita nak lihat ada tak daripada kalangan ibu bapa ataupun murid yang mempunyai masalah dan masalah itu perlu dikemukakanlah kepada pihak sekolah. Kita nak lihat ada tak calon yang bermasalah untuk menduduki PPKSRA. Okey. Yang ketiga, pihak sekolah akan mengedarkan angka giliran calon setelah semua calon telah selesai membuat pengesahan pendaftaran PPKSRA dalam Google Form yang telah diedarkan. Sebab untuk makluman, calon yang akan diberikan angka giliran ialah calon yang betul-betul membuat confirmation, yang betul-betul membuat pengesahan melalui Google Form tersebut. Nanti pihak ibu bapa ataupun calon akan klik pada button yang mengatakan setuju ataupun bersedia dan sebagainya dan bersetuju untuk membuat pengesahan pendaftaran, yang mana bila dah mula membuat pengesahan pendaftaran barulah calon itu kita pihak sekolah dikirakan betul-betul confirm untuk menduduki peperiksaan. Jadi sebab tu apa yang saya maklumkan di sini, sekiranya pihak ibu bapa menghadapi sebarang halangan ataupun ada perkara yang nak cakap tak berani, tak apa, boleh terus PM saya, boleh call saya sendiri pada talian yang saya letak di pada slide itu untuk berhubung dengan saya terus apa masalah yang dihadapi dan apa yang pihak sekolah boleh bantu. Cuma yang saya minta ibu bapa, tolong jangan diam 1000 bahasa. Diam membisu, tak ada respon sampai ke tahap kita terpaksa ada kes kita terpaksa pergi ke rumah. Sebab saya difahamkan tidak semua murid-murid memberi respon ataupun maklum balas ketika PDPR dijalankan. Tak apa, kita boleh faham kekangan-kekangan yang dihadapi oleh ibu bapa. Jadi untuk peperiksaan ini, untuk makluman peperiksaan ini, saya sangat berharap, mohon jasa baik ibu bapa agak terus memberi respon bila kita dah hantar Google Form. Supaya kita nak betul-betul confirmation berapa ramai calon yang betul-betul confirm, betul-betul pasti untuk menduduki peperiksaan dan ada tak dalam kalangan calon yang mempunyai masalah. Jadi kita sangat mengharapkan ibu bapa dapat memberi keutamaan kepada tindakan-tindakan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi saya kira taklimat saya pada hari ini setakat itu sahaja. InsyaAllah sebarang kemusykilan dan permasalahan seandainya berlaku tidak faham, mungkin keliru lagi, boleh terus PM saya ataupun SU peperiksaan pada nombor yang telah kita letakkan pada slide tadi. Jadi insyaAllah seperti saya janjikan, seperti yang saya maklum sebelum ni, selepas taklimat ini kita akan hantar link untuk taklimat mengikut mata pelajaran. Tetapi sebelum itu kita nak akan kepastian dulu daripada ibu bapa melalui Google Form yang kita akan hantar. Kita nak lihat dari segi confirmation untuk menduduki peperiksaan. Okey. Jadi saya bagi pihak sekolah ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada para ibu bapa, penjaga, murid-murid yang selama ini telah memberikan komitmen dan juga keprihatinan yang cukup tinggi kepada pihak sekolah, support PDPR. Walaupun kita tahu banyak halangan dan juga cabaran yang terpaksa ditempuh oleh ibu bapa, tetapi alhamdulillah dengan segala dugaan dan cabaran itu dapat diharungi dengan berlapang dada dan juga
dengan penuh kesabaran. Jadi saya bagi pihak sekolah merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua. Jadi sekian saja taklimat daripada saya, Ustazah Suzana binti Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Tengku Ampuan Jemaah. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang telah diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.